Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Bertemu kita kembali dalam kelas Bahasa Melayu tingkatan 1. Okey, cikgu harap semua orang dah bersedia untuk kita belajar pada pagi ini. Hari ini hari Ahad 26 September 2021. Okey, kelas kita, cikgu harap semua orang bersedialah untuk belajar pada hari ini dan cikgu harap semua orang dapat memberi tumpuan kepada apa yang akan kita pelajari pada pagi ini. Okey, untuk kali ini kita akan belajar Komsas. Okey, Komsas kita bahagian yang terakhir iaitu cikgu pilih bahagian drama. Okey, drama yang terdapat dalam antologi Ku Ingin Berterima Kasih ialah drama Hadiah. Okey, apakah dia drama? Okey, cikgu harap kamu beri perhatian dan tolong dengar untuk kita kenali dulu apa itu drama. Okey, tolong beri perhatian. Ini berasal daripada istilah Greek Yunani iaitu dran yang bermaksud perkara yang dilakukan atau melakonkan. Dengan kata lain, drama merupakan karya sastra yang menggambarkan kehidupan manusia melalui aksi dan dialog watak. Drama dia mempunyai perbezaan yang ketara berbanding dengan genre kesusastraan yang lain, terutama daripada aspek penciptaannya. Penghasilan sesebuah drama adalah untuk dilakonkan. Penulisan skrip dan pementasannya membezakan drama daripada karya sastra yang lain. Oleh sebab drama merupakan sebuah lakonan, drama memerlukan konflik dan aksi kerana kedua-duanya mempunyai peranan yang sangat penting. Okey, jadi itu sedikitlah kriteria kejayaan yang kamu akan dapat pada hari ini. Objektif, kamu akan dapat menyatakan aspek Komsas dengan betul. Kriteria kejayaan, yang pertama, menyatakan tema dan persoalan drama. Yang kedua, menerangkan watak dan perwatakan drama. Yang ketiga, menghuraikan latar drama. Yang keempat, menerangkan gaya bahasa drama. Dan yang kelima, menjelaskan nilai dan pengajaran drama. Okey, mari kita lihat. Okey, baiklah, sebelum kita pergi lebih mendalam berkaitan dengan drama, cikgu harap kamu faham apa itu drama yang telah diterangkan tadi. Okey, sekarang ni kita akan pergi kepada sinopsis drama Hadiah. Okey, tolong beri perhatian berkaitan dengan sinopsis sebelum kita meneliti secara mendalam drama Hadiah ini. Okey, tolong beri perhatian kepada sinopsis cerita drama Hadiah ini. I can swear, I can joke. I see what's on my mind. If I drink, if I smoke. Fauziah membaca surat Hayati dengan hati yang sedih. Dalam surat itu, Hayati memberitahu bahawa dia berada dalam keadaan yang sihat. Walau bagaimanapun, dia menghabarkan bahawa dia akan pulang ke kampung buat sementara waktu kerana dia masih berhutang yuran asramanya sebanyak RM40. Apabila melihat wajah Fauziah yang sedih, Pak Mail tahu bahawa Fauziah membaca semula surat daripada Hayati. Pak Mail memberitahu tentang pertemuannya dengan Tok Penghulu untuk menceritakan masalah mereka. Pak Mail kemudian bertanya bila Hayati akan pulang. Fauziah memberitahu bahawa Hayati akan pulang pada hari tersebut, mungkin pada 11 petang. Hayati memanggil emaknya dari bawah. Sebaik sahaja naik ke rumah, dia segera bersalaman dengan emak dan datuknya sambil bertanya khabar.
Hayati juga memberitahu bahawa dia telah memaklumkan kepulangannya ke kampung kepada guru asrama apabila ditanya oleh emaknya. Pak Mael berasa lega apabila mendengar Hayati telah memaklumkan kepulangannya kepada guru asrama. Jika tidak diberitahu, dia bimbang guru asramanya risau tentang diri Hayati. Pak Mael juga menasihati Hayati agar tidak terlalu risau akan hal persekolahannya. Pak Mael memberitahu Hayati bahawa dia telah membincangkan masalah mereka dengan Tok Penghulu. Hayati juga mengkhabarkan bahawa dia juga telah memberitahu guru besar dan beliau berjanji akan membantu persekolahan Hayati. Selepas itu, Fauziah menyuruh anaknya menukar pakaian dan makan di dapur. Pak Mael mengingatkan Fauziah bahawa semua yang berlaku adalah dalam kuasa Tuhan. Setiap orang mempunyai masalah masing-masing. Kematian Akhbar, menantunya, menyebabkan Fauziah kehilangan suami, sementara Hayati dan Farid kehilangan ayah. Walau bagaimanapun, Pak Mael menasihati Fauziah agar tabah dan berani meneruskan kehidupannya. Pada saat itu, kedengaran suara orang memberi salam. Fauziah memberitahu ayahnya bahawa ada orang datang ke rumah mereka. Pak Mael membalas salam sambil menjenguk di pintu. Pak Mael kemudiannya mempersilakan Tok Penghulu dan seorang tetamu lain untuk naik ke rumah. Tok Penghulu memperkenalkan tetamu itu sebagai Encik Musa, iaitu seorang pegawai tentera dari Kementerian Pertahanan di Kuala Lumpur kepada Pak Mael. Pak Mael dan Encik Musa saling bertanya khabar. Tok Penghulu memberitahu bahawa Encik Musa datang kerana tugas. Selepas itu, Encik Musa menjelaskan kedatangannya adalah untuk menyampaikan penghargaan negara kepada keluarga Pak Mael atas pengorbanan Sarjan Akhbar. Pak Mael berterima kasih kepada Encik Musa dan berterus terang bahawa mereka sekeluarga berada dalam kesulitan. Dia kemudiannya menceritakan masalah yuran sekolah yang dihadapi oleh cucunya Hayati. Pak Mael turut memberitahu bahawa hal mereka sudah pun dipanjangkan kepada Tok Penghulu. Tok Penghulu menyampuk tentang pencen bulanan Pak Mael tidak mencukupi untuk menampung hidup mereka sekeluarga. Kenyataan Tok Penghulu diiyakan oleh Pak Mael. Selepas mendengar hal tersebut, Encik Musa memberitahu kedatangannya adalah untuk menyerahkan sekeping cek yang bernilai RM10,000 kepada Puan Fauziah. Setelah dipanggil oleh ayahnya, Fauziah keluar ke ruang tamu. Encik Musa segera memberitahu kedatangannya adalah untuk menyampaikan cek bantuan untuk mereka sekeluarga. Fauziah berasa sangat terharu sehingga mengalirkan air mata. Pak Mael berterima kasih kepada Encik Musa atas bantuan tersebut. Encik Musa pula berharap wang itu dapat membantu meringankan beban Pak Mael sekeluarga. Dia juga meluahkan rasa penghargaannya atas jasa dan pengorbanan Allahyarham Akhbar. Hayati muncul dari dapur. Pak Mael memberitahu Hayati bahawa dia akan mengantar Hayati ke asrama semula pada keesokan harinya. Encik Musa menasihati Hayati agar belajar dengan bersungguh-sungguh. Selepas itu, Encik Musa dan Tok Penghulu pun meminta diri untuk pulang. Okey, cikgu harap kamu dah faham berkaitan dengan sinopsis drama hadiah ini. Okey, itu adalah sinopsis keseluruhan drama hadiah. Okey, sekarang cikgu nak kamu cuba teliti berkaitan keseluruhan drama melalui slide berikut. Okey, tolong beri perhatian berdasarkan ni slide ini. Kamu kena baca nah. Tolong baca slide ini untuk kamu faham berkaitan dengan drama hadiah ini sebelum cikgu hurai dengan lebih mendalam. Kamu nak baca, kamu kena baca.
baca. Jangan ni. Kamu kena baca tu setiap watak kata tu. Baiklah, cikgu harap kamu dah faham berkaitan dengan kupasan drama hadiah. Okey, kalau kamu beri tumpuan pada apa yang diterangkan tadi. Namun begitu, cikgu akan tunjuk sekali lagi berkaitan dengan kupasan ataupun kita kata kajian drama hadiah ini. Okey, tolong beri perhatian Tolong beri perhatian untuk kamu lebih faham berkaitan dengan aspek drama ini ataupun huraian drama ini dengan lebih mendalam. Dan persoalan drama hadiah.
Okey, tema drama hadiah tentang kesempitan hidup setelah kehilangan ketua keluarga. Persoalan pula, yang pertama, bijak dalam membuat keputusan. Yang kedua, menghargai pengorbanan tentera. Yang ketiga, penghulu yang bertanggungjawab. Yang keempat, ketabahan menghadapi dugaan hidup. Yang kelima, semangat patriotik. Yang keenam, kepentingan menuntut ilmu. Dan yang ketujuh, bersimpati akan kesusahan hidup orang lain. Kita lihat yang seterusnya, watak dan perwatakan. Watak utama ialah Pak Mail. Kemudian watak sampingan Fauziah, Hayati dan Datuk Penghulu. Mari kita lihat perwatakan watak utama iaitu Pak Mail. Pak Mail seorang yang bertanggungjawab, seorang yang tabah menghadapi dugaan hidup. Pak Mail juga seorang yang mementingkan ilmu, seorang yang rasional dan seorang yang penyayang. Sebelum tu, siapakah Pak Mail ini? Pak Mail ini ialah ayah kepada Fauziah dan datuk kepada Hayati. Pak Mail juga ialah seorang pesara kerajaan. Pewatakan yang seterusnya, pewatakan Fauziah. Fauziah seorang ibu yang sensitif, seorang yang penyayang dan seorang ibu dan isteri yang tabah. Perwatakan Hayati pula. Hayati seorang yang bijak membuat keputusan, seorang yang penyayang dan seorang yang bertanggungjawab. Kemudian kita lihat pula perwatakan Datuk Penghulu. Datuk Penghulu seorang yang bertanggungjawab. Mari kita lihat latar dalam cerita ini. Latar dia ada 3, latar tempat, latar masa dan latar masyarakat. Kita lihat yang pertama, latar tempat. Latar tempat tu di mana? Yang pertama di rumah keluarga Pak Mail, iaitu tempat tinggal Pak Mail dengan anaknya Fauziah dan cucunya. Kemudian di asrama, apa yang berlaku? Ini tempat tinggal Hayati untuk meneruskan pengajiannya. Kemudian di ruang tamu, Pak Mail melayani tetamunya iaitu Datuk Penghulu dan Encik Musa daripada Kementerian Pertahanan. Kita lihat pula latar masa. Waktu pagi hingga tengah hari iaitu semasa Fauziah dan Pak Mail berbual. Kemudian pada waktu petang iaitu semasa Datuk Penghulu dan Encik Musa sampai di rumah Pak Mail. Yang seterusnya kita lihat latar masyarakat yang ada dalam drama hadiah. Yang pertama, masyarakat yang hidup susah. Itu keluarga Fauziah ditimpa kesusahan setelah suaminya terkorban dalam pertempuran di sempadan. Kemudian masyarakat yang bijak membuat keputusan. Ini Hayati. Hayati membuat keputusan yang bijak apabila pulang ke rumahnya bagi mengelakkan hutang asramanya meningkat. Maknanya duduk asrama kena bayar, ada yuran dia. Jadi dia tak mahu membebankan ibunya. Dia buat keputusan untuk pulang ke rumah, tak duduk asrama lah. Kemudian masyarakat yang menghargai pengorbanan tentera. Kementerian Pertahanan menghargai pengorbanan akhbar iaitu ayah Hayati dengan menghulurkan sumbangan sebanyak RM10,000 kepada balunya. Balunya tu isteri Encik Akhbar ni lah. Maknanya dah kematian suami, panggil balu bagi meringankan beban hidup mereka. Yang seterusnya, masyarakat yang bersimpati akan kesusahan orang lain. Ini Encik Musa yang mewakili Kementerian Pertahanan bersimpati dengan kesusahan yang dialami oleh keluarga Fauziah. Kemudian masyarakat yang tabah menghadapi dugaan. Pak Mail menasihati anaknya Fauziah agar tabah menghadapi dugaan.
Okey, kemudian masyarakat yang saling membantu, kini Datuk Penghulu berjanji akan ikhtiar untuk membantu keluarga Pak Mail, yang menghadapi kesusahan hidup. Okey, dan yang terakhir, masyarakat yang mementingkan ilmu. Okey, ini di mana Pak Mail dia nasihatkan cucunya Hayati agar belajar bersungguh-sungguh. Dan dia berjanji dia akan hantar cucunya itu kembali ke asrama. Okey, baiklah kita lihat pula gaya bahasa yang ada dalam drama ini. Yang pertama, simpulan bahasa tu kami minta diri dulu, minta diri, okey. Yang kedua, sinkop bila Hayati nak balik. Okey, nak dekat situ ialah sinkop, singkatan perkataan. Repetisi, okey, saya, okey, muka surat 72 Okey, maknanya dalam ayat tu ada berulang perkataan saya. Kemudian kata ganda menceritakan segala-galanya. Okey, inversi pembalikan kata. Nampaknya tugas kami dah selesai. Okey, baiklah kita lihat pula nilai dan pengajaran. Okey, apa nilai dan pengajaran yang terdapat dalam drama hadiah ini? Okey, yang pertama, nilai bertanggungjawab. Kita mestilah menunaikan tanggungjawab yang diamanahkan. Yang kedua, kasih sayang. Kita hendaklah menyayangi anggota keluarga kita. Yang ketiga, kebijaksanaan. Kita hendaklah menggunakan kebijaksanaan dalam membuat keputusan. Yang keempat, kita mestilah tabah menghadapi dugaan hidup. Yang kelima, kita hendaklah bersimpati atas nasib malang yang menimpa orang lain. Yang keenam, kita hendaklah berfikiran rasional dalam menghadapi pelbagai situasi. Dan yang ketujuh, bantu-membantu. Kita mestilah mengamalkan sikap saling membantu. Okey, jadi dah habis aspek Komsas yang kita telah kupaskan dalam drama hadiah ini. Kita dah tengok tema dan persoalan, tentang kesempitan hidup, setelah ketua keluarga meninggal dunia. Okey, kemudian kita dah tengok dia punya latar, kemudian watak dan perwatakan, gaya bahasa dan nilai dan pengajaran. Okey, jadi sebelum kelas dihabiskan, cikgu nak bagi peribahasa iaitu belut pulang ke lumpur. Okey, maksudnya pulang ke tempat asal. Okey, cikgu nak bagi tugasan. Tugasan yang pertama, kamu jawab soalan yang diberikan ini. Okey, kamu rujuk muka surat 73 dalam antologi Ku Ingin Berterima Kasih dan jawab soalan-soalan di bawah. Okey, kamu abaikan ada kesilapan, kesalahan ejaan dekat berterima tu ya. Okey, soalan yang pertama, mengapakah Encik Musa dan Datuk Penghulu datang ke rumah Pak Mail? Okey, kenapa Encik Musa dan Datuk Penghulu datang ke rumah Pak Mail? Okey, mana nak cari? Okey, tengok muka surat 73. Yang kedua, nyatakan dua persoalan yang terdapat dalam drama ini. Yang ketiga, hidup saling membantu mestilah dijadikan amalan hidup. Pada pendapat anda, apakah kebaikan amalan hidup saling membantu? Tugasan kedua, okey, cikgu nak kamu tuliskan pengajaran bagi nilai-nilai yang telah cikgu berikan. Okey, nilai yang pertama, rasional. Okey, apa pengajaran dia? Kemudian prihatin, tuliskan pengajaran. Dan yang ketiga, patriotisme. Okey, walaupun ada yang cikgu tidak berikan dalam contoh yang telah cikgu berikan, jadi cikgu nak kamu fikir sebab nilai prihatin dan patriotisme ni ada dalam drama hadiah ini. Okey, jadi kamu tuliskan pengajaran yang sesuai dengan drama hadiah. Okey, jadi itu sahaja untuk Okey, cikgu harap kamu dah faham berkaitan dengan novel dengan
drama hadiah ini. Okey, ada 2 kerja yang ada di situ yang perlu kamu buat. Namun begitu, cikgu akan dedahkan kamu soalan-soalan ataupun kaedah menulis jawapan ataupun kaedah menjawab soalan pemahaman dahulu. Cikgu akan terangkan kaedah menjawab soalan pemahaman di sini supaya kamu lebih faham. Okey, tolong beri perhatian di sini dulu sebelum kamu menjawab. Jadi tolong tengok yang ini ialah panduan menjawab soalan pemahaman. Baca ni. Jangan tengok saja, kamu kena baca supaya kamu faham. Bagi bentuk kat dalam sini. Okey, cikgu harap kamu faham kaedah menjawab, bagaimana menulis jawapan ataupun bagaimana menjawab soalan pemahaman. Okey, di sini soalan yang ada tadi cikgu dah keluarkan bagi besar sikit supaya kamu nampak tugasan yang satu ni. Okey.
Okey, cikgu nak kamu menjawab soalan ini berdasarkan buku Ku Ingin Berterima Kasih halaman 73. Rujuk drama hadiah halaman 73 dalam antologi Ku Ingin Berterima Kasih. Dia suruh rujuk yang tu dan jawab soalan ini. Okey, dia ada 3 soalan. Okey, tengok elok-elok dan jawab. Okey, selesai jawab, hantar dalam grup. Okey, panduan menjawab pun dah cikgu bagi tadi. Sekarang cikgu bagi soalan untuk kamu jawab. Okey, cikgu harap kamu akan cuba menjawab soalan ini dan hantar. Okey, cikgu ada lagi satu soalan yang cikgu akan berikan kepada kamu selain daripada tugasan ini. Juga berkaitan dengan petikan seperti mana dijelaskan tadi. Okey. Okey, tolong tulis soalan ini. Sekarang kita pergi soalan yang berikutnya. Okey, ini adalah soalan yang kedua yang telah cikgu besarkan. Okey, kamu nanti kejap lagi kamu boleh tengoklah semua soalan ini. Okey, ini soalan yang cikgu dah besarkan. 2 petikan, bahan 1 dan bahan 2. Kemudian jawab soalan dia. Jawab dan hantar. Okey, 2 soalan ini yang perlu kamu jawab hari ini. Okey, cikgu harap semua dah faham berkaitan dengan drama hadiah ini. Okey, jawab kedua-dua soalan. Ini adalah penilaian setelah kamu menonton drama hadiah ini. Okey, selepas ni cikgu akan bagi lagi satu pengukuhan untuk kamu menonton sebagai pengukuhan daripada apa yang telah cikgu tunjukkan. Jadi jawab 2 soalan ini. Okey, 2 soalan ini kamu kena jawablah. Okey, 2 soalan ini jawab, tulis jawapan dan lekat dalam buku. Okey. Okey, seterusnya jom kita tengok ni pula. Okey, jom kita tengok yang ni pula. Tengok ini sebagai pengukuhan pengukuhan kepada apa yang ni sambil-sambil kamu menjawab soalan itu. Fauziah membaca surah Hayati dengan hati yang sedih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada hari ini untuk membincangkan bentuk dan teknik menjawab soalan pemahaman Komsas. Hari ini kita akan merujuk kepada soalan 2 di puisi yang membentukkan 9 markah. Bentuk dan soalan. Kita merujuk pada hari ini gurindam beberapa petuah hidup. Soalan 1 memperuntukkan 2 markah. Biasanya soalan 1 ini akan bertanya tentang maksud baris atau rangkap. Dan soalannya biasanya bertumpu. Contoh soalan dan jawaban. Tips untuk soalan 1. Calon perlu memberikan maksud baris saja dengan menggunakan ayat yang gramatis. Ini contoh jawapan yang gramatis.
tengok Maksud sebagai membuat panduan untuk istana menjawab, Puri Berkota ialah membina istana yang dikelilingi oleh parit sebagai benteng pertahanan. Ini contoh untuk soalan 1 dan jawapan. Bagi soalan 2 yang memperuntukkan 3 markah, biasanya soalan ini berunsurkan kebat dan pelajar perlulah memberi jawapan bentuk pendapat, alasan-alasan yang kukuh bagi menyokong pendapat dan jawapan Anda. Contoh soalan dan jawapan. Bagi soalan nomor 2 ini, tips calon perlu memberikan alasan munasabah tentang pentingnya berhati-hati menjaga tingkah laku dalam pergaulan seharian, yang merujuk kepada soalan inilah. Bait gurindam di atas menyatakan agar kita perlu berhati-hati dalam pergaulan. Pada pendapat Anda, mengapakah kita disarankan agar menjaga batas pergaulan dalam persahabatan? Oke, jawabannya seperti di bawah. Pada pendapat saya, kita perlu menjaga batas pergaulan dalam persahabatan untuk menghindari diri kita daripada terjebak dalam kancah Kaedah maksiat. menentukan jawapan. Kamu nak tengok bila kamu nak menjawab. Itu salah satu jawapan, dan pelajar perlu memberikan 1 markah untuk 1 jawapan. Seterusnya, bagi soalan yang terakhir, soalan nomor 3 yang memperuntukkan 4 markah, elemen Komsas yang berkaitan dengan tema, persoalan, gaya bahasa, nilai dan pengajaran biasanya akan tercakup dalam soalan ini. Contoh jawaban dan soalan ini, jelaskan 2 persoalan yang boleh dikaitkan dengan ilmu pengetahuan dalam gurindam di atas. Peruntukan 4 markah. Soalan ini biasanya pelajar perlu mengemukakan 2 isi beserta contoh atau huraian. Maknanya 1 isi diikuti dengan contoh ataupun huraian. Contoh jawaban persoalan yang dikaitkan dengan ilmu pengetahuan berdasarkan gurindam tersebut ialah persoalan ketekunan dalam menuntut ilmu sehingga sempurna agar dapat dimanfaatkan dalam kehidupan. Ini juga soal isi yang kedua, dan ada contoh dan juga huraian. Jadi inilah salah sedikit soalan dan jawaban untuk puisi di memperuntukkan 9 markah. Sekian, terima kasih. Okey, cikgu harap kamu dah faham berkaitan dengan cara menjawab. Sekarang cikgu keluarkan sekali lagi tugasan yang kamu perlu buat berdasarkan antologi Aku Ingin Berterima Kasih muka surat 73. Ni soalan dia. Okey, ni soalan dia yang tadi adalah cikgu keluarkan semula untuk kamu sebagai tugasan pada hari ini. Ini tugasan yang pertama. Okey, jawab soalan itu. Okey, dan lekat dalam buku lah. Okey, jawab soalan ni dan lekatkan dalam buku. Okey, seterusnya tengok pula soalan yang kedua.
Okey, soalan yang kedua yang perlu kamu jawab. Okey, ini ya. Tengok soalan dia, kita besarkan. Okey. Okey, tengok elok dan jawab. Okey, boleh dibesarkan ni ya. Dan jawab. Okey, selesai dah jawab, up dalam grup. Okey, untuk cikgu nak semak dan lekat dalam buku lah. Okey, itu soalan dia dan cikgu harap kamu faham berkaitan dengan sinopsis drama, kemudian kajian keseluruhan drama hadiah ini, dan cikgu juga telah terangkan bagaimana menjawab soalan pemahaman berkaitan dengan Komsas ini. Okey, cikgu dah bagi 2 teknik menjawab. Cikgu nak kamu teliti betul-betul. Okey, bila dah habis tonton, masa masih panjang, cikgu nak kamu ulang tonton dan selesaikan tugasan yang diberikan ini. Okey, sebab kalau kamu tak selesai, kerja kamu bertanggungjawab dan hantar dalam grup cikgu nak semak. Okey, dan soalan yang kamu jawab tadi, lekatkan dalam buku Komsas. Okey, cikgu harap semua orang boleh faham apa yang kita pelajari hari ini. Kalau tak faham, kamu boleh ulang tonton video ini untuk kamu menguasai aspek drama hadiah ini. Okey, cikgu nak kamu siapkan tugasan ini, cikgu bersama kamu di talian Telegram. Okey, kalau kamu tak faham apa-apa, kamu boleh tanya untuk cikgu nak jawab pada masa tersebut. Dan yang penting ialah kamu berusaha untuk menjawab dan menyelesaikan tugasan yang diberikan. Okey, tolong selesaikan tugasan ya. Cikgu berada di talian dan cikgu harap kamu siapkan kerja. Okey.